Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan kepada semua. Kali ini saya akan membawakan kepada anda tentang preview sesi Zoom kita tentang graf hayat, iaitu satu fenomena ataupun satu kiraan mengenai tarikh lahir dan waktu lahir anda. Jadi graf hayat ini adalah digunakan untuk strategi menyusun kehidupan anda secara berkesan. Kerana graf hayat ini mempunyai satu faktor yang sangat-sangat kita perlukan, iaitu tentang tempoh masa ataupun timeline. Ya. Jadi kalau kaedah penomboran tarikh lahir itu tidak dapat secara tepat untuk menyatakan tentang bilakah fenomena yang berlaku ketika kehidupan kita ini. Tetapi graf hayat ni dia lebih mendalam lagi, satu layer ataupun satu lapisan yang lebih mendalam berkenaan dengan kehidupan kita. Jadi dalam kaedah saya ini kita akan menggunakan kaedah penomboran dan juga kaedah graf hayat. Jadi dua perkara yang kita akan gunakan. Jadi pada kali ini kita akan membuat kursus graf hayat. Sebenarnya kursus graf hayat ni memakan masa yang lama kerana daripada scoping graf hayat ini mempunyai terlalu banyak maksud dia, ya. Sehingga kan saya punya guru saya pernah menyatakan bahawa satu graf hayat ini mempunyai 500,000 tafsiran. Itu begitu banyak sekali, ya. Tapi tak apa, kita membuat kelas Zoom ini, kita akan memfokuskan kepada perkara-perkara yang tepat ataupun yang kena dengan kehidupan kita lah, ya. Jadi dalam kursus graf hayat ini sebenarnya kita ada buat 4 sesi, ya. Kita ada buat 4 sesi ataupun 4 tahap. Tetapi pada kali ini kita akan buat tahap pertama dulu dan kemudian kita akan teruskan dengan tahap kedua, ya. Jadi pada tahap pertama ini adalah tentang pengenalan graf hayat. Apakah itu graf hayat, kenapa graf hayat ini diperlukan, bagaimana didapat dan fungsinya secara ringkas lah, ya. Kalau kita nak lebih mendalam lagi tentunya dia akan mengambil masa yang sangat lama, ya. Tapi sekurang-kurangnya kita faham kenapa kita menggunakan graf hayat ni, ya. Kemudian kita akan melihat kepada situasi graf hayat, grafnya iaitu hijau dan coklat, ya. Iaitu kalau kita tengok dalam graf hayat kita itu adanya graf coklat dan graf hijau. Apa maksud dia? Kalau graf hayat hijau tu di atas bagaimana? Kalau graf coklatnya di bawah bagaimana? Jadi maksudnya kita akan beritahu dan kita akan beritahu maksudnya dan strategi untuk mengatasi ataupun mendapatkan merealisasikan potensinya lah. Okay. Yang ketiga tentang bentuk graf puncak dan graf gaung. Ada maksud dia juga, ya. Graf puncak tu yang pergi ke atas itu, ya, yang di atas macam bukit atau gunung itu. Kalau graf gaung itu macam satu gaung lah, ya, satu gaung, satu bentuk gaung itu ada maksud dia tu pada umur tertentu, ya. Jadi dia ada maksud dia dan ada strategi dia dan ada cara dia untuk mengatasi dan mengubahnya dan seumpama lah. Okay. Dan seterusnya tentang perihal jodoh. Ini mesti ramai orang suka, ya. Daripada graf hayat ini boleh ditentukan tentang jodoh anda. Sama ada anda ni jodohnya memang lewat ataupun memang awal dan sebagainya lah, ya. Adakah anda berkahwin berkali-kali dan sebagainya. Jadi untuk perkara ini kita tahu perkara-perkara ini telah ditentukan, dah ditulis untuk kita. Walau macam mana pun kita ada peluang dan ada ruang untuk mengatasi dan memperbaikinya, ya. Okay. Jadi graf hayat ni semua orang ada, ya. Semua orang pasti ada dan ianya menerangkan tentang kehidupan masing-masing lah. Okay. Lepas tu kita akan dalam tahap pertama situasi graf bar tahunan, ya. Dalam graf hayat tu adanya bar yang palang warna hijau dan warna coklat itu, apa maksud dia dan sebagainya lah. Okay. Dan seterusnya kita akan mengenali tempoh sesuai untuk berniaga. Bilakah mula untuk kita berniaga? Dan sebenarnya ada juga bila kita tempoh sesuai untuk berhenti berniaga. Okay. Dan juga berhenti kerja. Ya. Jadi ada orang dia nak berhenti kerja, tengok apakah tahun bilakah ataupun masa bilakah yang sesuai untuk dia membuat sesuatu perkara itu dengan cara yang baik lah. Okay. Dan seterusnya kita akan memberitahu ataupun berkongsi lah tentang strategi untuk elak konflik, graf rendah dan maksimalkan potensi graf tinggi. Okay?
Itu tahap pertama ya. Tahap pertama ni lebih kepada apa ni, dia punya garis-garis bar ni lah. Okey, tahap kedua adalah tentang penerangan fenomena star di graf hayat ya. Seperti star vacuum star, Virtual star dan seumpamanya lah. Okey. Jadi kita akan terangkan fungsi setiap 12 zon dalam graf hayat ni, ada 12 zon. Jadi apakah zon-zon itu kita akan terangkan, seperti zon wealth, zon health. Kita akan terangkan secara ringkas. Nah, untuk lebih mendalam lagi dalam tahap ketiga nanti ya. Okey, kemudian kita akan merungkaikan fenomena star seperti Virtual star, iaitu star kekayaan, vacuum star iaitu star tentang duit keluar ataupun kegekalan ya. Jadi ini penting sekali kalau kita nak tahu bilakah masa yang sesuai untuk kita bertindak. Adakah masanya belum lagi, kita belum bertindak lagi, kita kena tunggu setahun ataupun 10 tahun akan datang. Jadi kita nak tahu tentang ini daripada graf hayat. Okey, kemudian kita akan merungkai fenomena star di usia terkini. Ya. Contohnya anda usia 30-an, jadi apakah star yang berlaku pada umur 30-an dan dalam dekad 10 tahun itu, ya, sama ada daripada 33 hingga 42, daripada 43 hingga ke 52 dan sebagainya lah. Jadi 10 tahun tu kita akan tengok. Jadi kita akan tengok strategi untuk tahun dan juga untuk 10 tahun. Bagaimana kita nak baiki ataupun kita nak merungkaikan kaedah-kaedah ini ya. Dan seterusnya kita merungkai fenomena star di zon pinjam. Okey. Pembacaan graf hayat ini dia agak kompleks ataupun agak rumit ya. Dia bukan caranya baca as it is. Maknanya daripada satu peta itu zon itu kita baca. Tapi sebenarnya dia ada zon meminjam, iaitu kita lompat 4, lompat 6 dan lompat 8. Jadi dia ada zon itu. Jadi kita akan baca secara menyeluruhnya ya. Dan seterusnya kita akan melihat kepada fenomena unit star ya, antara star-star seperti clever star ya dan sebagainya, tentang eminent star, ministerial star seumpamalah. Dia akan lebih kita mendalami tentang fenomena-fenomena tersebut. Okey. Dan juga tentang strategi untuk elak dan konflik dan maksimalkan potensi star. Jadi maknanya dalam tahap pertama itu kita akan buat pengenalan graf hayat, lebih kepada dia punya bar dia punya garis dia, nak tahu tempoh masa sesuai dan seumpamanya. Dan seterusnya kepada tahap kedua kita akan tengok kepada penerangan dia, fenomena starnya, iaitu fenomena-fenomena kejadian kepada manusia ini lah. Okey. Jadi anda boleh daftar kepada admin dan dapatkan iuran yang boleh anda dapat secara combo ya, diskaun secara combo, kita akan berikan secara combo lah. Okey. Okay, jadi maksudnya itulah graf hayat. Dan kalau kita mau melihat kepada graf hayat ni secara menyeluruh, di sinilah graf hayatnya adalah graf hayat, iaitu setiap orang mesti ada satu graf hayat. Okay, kita perlukan waktu lahir ya, waktu lahir dan negeri lahir. Okay, jadi maksudnya kita perlukan waktu lahir dan negeri lahir, dapatlah kita menentukan ataupun menyiapkan graf hayat ini. Tetapi kalau anda daripada Sabah ataupun Sarawak yang tidak ada waktu kelahiran dalam sijil kelahiran, tak apa, anda boleh hubungi kami untuk kami akan beritahu daripada mana anda nak dapatkan graf hayat ini ya. Okey. Jadi maksudnya kita menggunakan kaedah ini sebagai satu kaedah untuk menentukan perjalanan hidup kita, iaitu memahami dan memberikan kita ruang dan peluang untuk kita memperbaiki apa yang tidak ada ataupun ada lebih berkesan lagi ya. Jadi semoga perkongsian kita pada kali ini akan membawa anda minat untuk mempelajari kaedah graf hayat ini. Jadi sampai di sini saja. Jumpa anda dalam kelas graf hayat nanti.